Dia bekas tahanan kamp Cina, ditahan hampir 10 bulan. Bagaimana dia dipaksa makan daging babi, dilarang solat dan dilarang menyimpan janggut. Seorang wanita ini dapat bertemu wanita Uighur ini disuntik untuk menjadi mandul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Nazir, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dalam kesempatan pada malam ini kita bersama-sama untuk menjadi tetamu Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah untuk merasai baki daripada hidup kita ini, supaya kita siap untuk menanggung amanah yang mau tidak mau telah pun kita terima. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi muslim dan muslimin dan muslimat yang sadar akan tanggungjawab kita, yang sadar apa arti berislam, yang sadar apa arti berummah. Satu mukadimah yang saya nak beri ialah sesungguhnya ada suatu penyakit yang sedang melanda kita sekarang ini, bahawa kita menjadi apa yang disebut the unconscious Muslim yang tidak sadar. Sebab itulah saya mengatakan bahawa kita mesti sentiasa meningkatkan kesadaran kita sebagai orang yang berislam dan berummah. Dengan mukadimah ringkas itu, maka pertanggungjawaban kita setelah kita melafazkan syahadah atau syahadatain adalah untuk kita memahami implikasi daripada syahadah berkait dengan kedudukan kita sebagai umat Islam. Syahadah itu adalah lafaz pada setiap diri, sebab kita diingatkan dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum, siapa Tuhan kamu? Lalu kita menjawab, qalu bala syahidna, sesungguhnya engkaulah kami naik saksi. Itu dilafaz oleh setiap roh kita sebelum dicampak ke bumi ini. Tetapi selepas kita melafazkan syahadatain, apa urusan kita dengan mereka yang lain? Di sinilah Allah menyebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin mencipta khalifah. Jadi selepas syahadah, kedudukan kita adalah sebagai khalifah. Dalam hal itulah maka tidak wajar dan tidak kena apabila seorang muslim merasakan cukup aku solat dan puasa dan zakat dan haji, sedangkan apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita yang seakidah, yang lafaznya syahadahnya sama, yang membaca Qurannya yang sama, yang menghadap di kiblat yang sama, yang berimamkan Rasul yang sama, tetapi kita tidak mengambil kisah. Dengan yang demikian, pada malam ini kita akan bicarakan suatu nasib sebuah umat Islam sebagai anggota daripada 1.7 bilion umat Islam yang ada di dunia sekarang. Kita ada umat Islam di 112 negara minoriti. Kita ada
umat Islam di 57 negara umat Islam majoriti. Negara umat Islam majoriti yang terbesar Indonesia 240 juta. Negara umat Islam terkecil majoriti barangkali Brunei 450,000. Negara umat Islam minoriti yang terbesar ialah India 200 juta. Negara umat Islam yang minoriti yang paling kecil ialah di Caucasus Island, ada 17 orang. Apa hubungannya kita dengan umat Islam yang merata di dunia ini? Kita tidak belajar apa yang dipanggil Islamic Geography. Lalu kita lihat kisah yang berlaku pada umat Islam di sana dan sini tidak tersentuh pada hati kita. Kalau ada pun mungkin sedikit, kemudian kita tidak merasa apa-apa bertanggungjawab yang kita lakukan. Ayo, sekarang saya akan mulai tentang satu komuniti umat Islam yang minoriti di sebuah negara yang antara disebut the 5 superpowers, 5 negara yang mempunyai kuasa besar, kuasa veto, iaitu China. Maka saya berikan tajuknya nasib Uyghur, satu kaum yang digelar nama Uyghur di China, dan apa yang berlaku ke atas mereka, iaitu penghapusan budaya, penghapusan bahasa dan penghapusan agama. Kita bermula dengan mempelajari sedikit peta negara China yang besar ini, yang mempunyai negeri-negeri kecil atau provinsi yang kecil anggotanya, dan yang terbesar, tuan-tuan lihat yang warna orange itu yang namanya Xinjiang, dan satu lagi yang juga dibaham oleh China iaitu Tibet. Semua ini telah dirangkul oleh China, termasuk satu lagi yang agak besar, the Inner Mongolia, dan terjadilah China yang kita ada sekarang. Negara China itu dipanggil PRC, People's Republic of China. Kalau kita suluh lagi lebih dekat dan lebih jelas, maka kita lihat sekali lagi pembahagian negeri-negeri ini. Dan sekarang China sudah berada di dalam peta dunia kerana mencetuskan suatu wabak yang disebut coronavirus, yang sekarang sudah pun masuk ke, bukan, WHO telah menaikkan upgrade kepada red alert. Kalau awalnya baru amaran, tapi sekarang sudah red alert sebab 100 lebih yang telah mati dan lebih mendekati hampir 1,000 lebih yang telah dijangkiti oleh coronavirus. Apapun, kita lihat satu peta yang ada di sini yang namanya Xinjiang, sekali lagi yang warna merah itu. Negeri China mempunyai benderanya yang kalau kita baru nak ambil tahu pada malam ini, ialah merah itu tanda revolusi komunis. Bintang utama yang besar itu adalah lambang faham ideologi komunisme. Manakala 4 bintang kecil itu adalah 4 etnik utama di India, di China, iaitu Han, Zhuang, Hui, Manchu dan Uyghur. Sebenarnya 5 saya sebut sini, tetapi Hui dan Manchu itu digabung, tapi sebenarnya 4 yang utama. Mari kita belajar sedikit sejarah bahawa pengasas kepada Parti Komunis Cina ini adalah orang yang bernama Mao Zedong. Mereka gelar dia sebagai paramount leader. Ya, dia menjadi ketua Partai Komunis yang telah ditubuhkan bermula 1949 sehingga 1976, dan dia memimpin selama 35 tahun, termasuk sebelum Parti Komunis ditubuhkan
dia juga memimpin China, tetapi bila Parti Komunis China diisytiharkan secara resmi, maka beliaulah menjadi ketuanya, sehingga dikenalilah yang dipanggil ideologi Maoist, ya, daripada Mao Zedong. Selepas daripadanya diganti seorang lagi paramount leader nama Hua Guangfeng. Yang ketiga Deng Xiaoping dengan tarikh antara 1978-1992. Seterusnya diganti oleh yang keempat paramount leader 1992 sehingga 2002, iaitu Jiang Zemin. Ini semua menjadi pemimpin-pemimpin Parti Komunis China. Yang kelima diganti pula oleh Hu Jintao. Dan yang keenam yang sekarang menjadi ketua Partai Komunis China, iaitu Xi Jinping. Saya cuma dedahkan figure ini supaya kita dapat merasai bagaimana China memperlakukan ke atas umat Islam, kerana mereka mempunyai faham yang mereka bawa, yang asalnya adalah komunis, yang cenderung kepada Rusia, kemudian dia membina satu komunis, faham komunis yang tersendiri yang disebut komunis with Chinese character. China sebenarnya mempunyai banyak etnik. Dalam hitungan kita ada 56 etnik kecil. Tetapi ada sebuah etnik yang paling besar, namanya etnik Han, 91.59%. Artinya besar, macam kita orang Islam di Indonesia 90% lebih. Tapi etnik ini etnik Han, dan selebihnya 55 etnik yang jadi minoriti, iaitu 8.41%. Yang kita tengok muka ini adalah muka keturunan Han. Kalau tuan-tuan menjadi peminat kepada Jackie Chan, kepada Jet Li, itu adalah daripada Han. Ya, saya tahu ada orang yang biasa tengok filem-filem Cina ini. Tetapi kalau kita tengok etnik Uyghur, Muslim Uyghur, wataknya, ciri mukanya berbeza. Ya. Dan sebenarnya etnik Uyghur inilah adalah etnik minoriti yang hampir 100% Muslim. Tetapi ada juga etnik yang minoriti Muslim yang lebih kecil daripada Uyghur, namanya etnik Hui Muslim. Yang ini tidak semuanya Muslim, tapi sebahagian besarnya Muslim berbanding dengan Uyghur. Dan juga ciri-ciri dan mukanya mungkin mirip-mirip orang Cina berbanding dengan orang Uyghur yang miripnya kepada Turki. Ada satu lagi yang juga perlu diambil maklum, bahawa ada satu lagi etnik yang datang daripada Kazakhstan. Kazakhstan ini ialah bekas negara USSR. Kita ada Kyrgyzstan, Kazakhstan, kita ada Kyrgyzstan, kita ada Turkmenistan, kita ada Tajikistan, kita ada Uzbekistan. Tak payah hafal ini, tapi saya pun gagah juga hafal. Tapi Kazakhstan ialah negara yang semua yang 5 tadi yang saya sebut tadi ialah bekas jajahan USSR. Apabila 1991 gugurnya USSR dan dinding Berlin telah dijatuhkan, maka 5 negara-negara yang saya sebut tadi telah dibebaskan menjadi negara-negara asing masing-masing dan merdeka, dan Islam mulai dapat bernyawa. Sebelum itu Islam ditindas oleh komunis Rusia. Tapi sekarang ramai orang Islam Kazakh masuk ke China. Hakikatnya Muslim China sangat diawasi oleh
PRC ni, People's Republic of China, atau juga yang dipanggil the Communist Party of China. Mereka diawasi itu sangat ketat. Ikut bagaimana rasanya polis, kalau dia dia berasa dia syak, dia tahan. Dan kalau dia berasa bahawa ia perlu disiasat. Kalau perlu dicukur janggutnya, akan dipaksa dicukur janggut. Kalau jubahnya terpaksa dipotong, akan dipotong. Tetapi hakikatnya Muslim Cina sangat dikawal ketat di China. Mari saya ulangi. Minoriti etnik di China hanya 8.49% dari seluruh populasi China, dan mereka ini boleh dipecah lagi. Saya mengatakan ada 55 etnik, dan di sini sebahagiannya Tibetan, Korean, Mongol, Russian, Tajik. Kita ada Uyghur, ejaan Uyghur yang banyak diiktiraf oleh antarabangsa adalah UYGHUR. Ini yang paling diiktiraf. Tetapi kita dalam berita kadang-kadang dieja UI. Kita ada etnik Zhuang, kita ada Hui, kita ada Miao, Yi, Loba, semua itu dalam 55 minoriti. Minoriti di China, kalau dari segi bahasa, ada lebih 60 bahasa. Dan sekurang-kurangnya 5 jenis bahasa keluarga yang digunakan. Manakala agama yang wujud dan banyak ditindas ialah, yang paling ditindas ialah agama Islam, diikuti dengan Buddhis, kemudian agama minoriti yang lain, dan Kristian. Oleh kerana ideologi komunis adalah, walaupun dalam perlembagaan mengiktiraf kewujudan agama, tetapi pada hakikatnya itu tidak ada makna dalam perlembagaan parti komunis. Kalaupun agama itu dibenarkan, mereka mahu agama itu mesti selaras dengan faham komunisme. Islam boleh wujud, tetapi apa-apa faham yang bertentangan dengan komunisme itu harus dihapuskan. Demikian juga Kristian, demikian juga Buddha. Maka kalau kita pergi beberapa tempat di China, kita akan lihat wajah-wajah etnik minoriti ini di banyak sebelah barat China, dan kadang-kadang mereka berjalan sampai ke Guangzhou, sampai Shanghai, sampai Beijing, yang kita kadang-kadang siapa yang pergi melawat China nampak wajah-wajah ini, nampak sedikit kelainan wajah mereka kerana mereka adalah etnik minoriti. Tetapi yang saya nak bincangkan pada hari ini ialah kes yang berlaku di satu wilayah yang dipanggil Xinjiang Uyghur Autonomous Region ataupun XUAR. Kalau saya ada pendengar Uyghur, ramai yang akan marah kerana mereka sebut jangan diungkap perkataan Xinjiang. Kami tidak iktiraf, sebab asal usul kami adalah yang disebut East Turkestan ataupun dipanggil East Turkestan, Turkmenistan Timur. Mereka cukup marah kalau kita sebut Xinjiang, sebab Xinjiang ini adalah kalimah yang dipaksa oleh kerajaan China menukar tanah air mereka. Baik, kita lihat peta sekali lagi. Yang warna merah itu adalah yang disebut tadi Xinjiang. Di Suluh lebih dekat lagi kita dapat lihat di mana yang disebut Xinjiang itu. Ingat, Xinjiang bukan nama asal. Ini ditukar oleh kerajaan komunis China. Saya suluh lagi dan kita dipahamkan bahawa dia mendekati dengan sempadan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Ini adalah sempadan yang menyempadani
yang disebut Xinjiang itu dan juga Mongolia. Ibu negerinya telah dirombak oleh kerajaan Cina. Asal ibu negerinya adalah Kashgar, tetapi sekarang telah ditukar kepada Urumqi atau kadang-kadang kita panggil Urumqi. East Turkestan ini asal usulnya ada bendera dia sendiri, dan benderanya adalah warna biru muda dan bintang, dan bulan dan bintang. Ini sampai hari ini orang-orang Uyghur cuba mempertahankan bendera mereka walaupun ini tidak dibenarkan oleh kerajaan Cina. East Turkestan kalau kita lihat adalah provinsi yang terbesar di China. Kenapa China beria-ia mau merampas East Turkestan ini akan saya ungkapkan kemudian. Saya nak memesrakan tuan-tuan dengan peta ini. Kita pergi kepada Xinjiang atau East Turkestan, akan kita lihat peta ini Urumqi, kemudian ada Kashgar. Kalau tuan-tuan lihat di bawah sekali itu, ataupun yang saya cuba nak tunjukkan Urumqi di sini, ini jadi yang disebut ibu negaranya sekarang, ibu negerinya asal usulnya adalah Kashgar. Baik, mari kita ambil sejarah Uyghur, the history of the Uyghur Muslim. Sejarahnya secara ringkas beginilah, ya. Dia adalah sebuah empire yang pada satu ketika dulu pada tahun 744 hingga 840 di bawah Mongolia, dan negeri Uyghur itu di sebelah utara. Kemudian dia berada pula di bawah dinasti Karakhanid, kemudian didatangi oleh Mogul, kemudian didatangi oleh Jungars dan juga Qing. Sekali lagi saya mengatakan kita mesrakan sedikit dengan sejarah supaya kita dapat mengapresiasi sejarah mereka. Turkistan Barat ini disebut Turkistan Timur, East Turkestan, tapi ada Turkestan Barat. Baik, Turkestan ini adalah istilah dari Iran, dan buminya adalah bumi orang Turkik sejak abad ke-5. Turkestan Barat yang sekarang saya sebut 5 negara itu, Kazakhstan, Kyrgyzstan, itu dulu ditawan oleh Rusia pada 1865, kemudian digelar sebagai West Turkestan. Selepas penubuhan Soviet Union pada tahun 1924, Turkestan Barat pecah menjadi 5 republik. Inilah yang saya sebut tadi. Cuba tuan-tuan hafal, kalau dapat apa saya bagi hadiah insya-Allah. Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan dan Tajikistan. Ya. Sekali lagi saya ulangi petanya supaya tuan-tuan akan lebih lazim. Manakala Turkestan Timur itu pula dijajah. Kalau yang tadi di Turkestan Barat dijajah oleh Rusia, tapi sebelah timur ini dijajah oleh dinasti Manchu, itu daripada Cina pada 1876. Selepas 8 tahun pertumpahan darah, Empire Manchu mengambil alih Turkestan Timur dan menamakan semula kepada Xinjiang. Apa makna Xinjiang? The new territory. Jadi sekali lagi, awal sudah ditukar nama East Turkestan itu, kemudian diperkukuhkan oleh Parti Komunis Cina. Ini saya baca begitu supaya tuan-tuan akan lebih faham. Gerakan nasionalis Cina kemudian menjatuhkan Empire Manchu pada 1911. Turkestan Timur dikuasai oleh ketua-ketua warlords. Kerajaan pusat Cina tidak mampu mengawal Turkestan Timur pada masa itu, maka pemberontakan berlaku dan tertubuhlah apa ini panggil Islamic Republic of East Turkestan pada 12 November 1933. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan,
bahawa East Turkestan ni pernah menjadi dipanggil the Islamic Republic, dan orang-orangnya yang saya akan tunjuk kepada tuan-tuan ialah ini: Muhammad Yaqub Bek rahimahullah. Dia adalah Raja Islamic Republic of East Turkestan yang pertama, dan ini disahkan dalam sejarah. Maknanya ada Kesultanan Islam walaupun dipanggil Republik, ya. Dan ini adalah pemimpin-pemimpinnya, ini adalah menteri-menterinya. Dia bermula 1933, tetapi cuba bertahan, kemudian diasak oleh kerajaan Cina sehingga dia tidak bertahan. Maka umat Islam di East Turkestan itu, yang sekarang dipanggil Xinjiang, yang merupakan majoriti kaum Uyghur, akhirnya telah ditewaskan oleh yang dipanggil komunis Cina. Islamic Republic of East Turkestan itu daripada 12 November 1933 dan hanya bertahan setahun, ialah di kawasan merah itu. Jadi Turkestan yang besar, Xinjiang yang besar tadi, ibu negerinya ialah Kashgar yang saya sebut tadi. Sebab itu di kawasan sebelah merah yang tuan-tuan lihat dalam peta ini. Baik. Oktober 1949, the People's Liberation Army China menceroboh masuk ke dalam Republik Turkestan Timur dalam peperangan sengit dengan pejuang Uyghur selama 6 tahun. Akhirnya Turkestan Timur kalah, kemudian ditukar nama Xinjiang. Oktober 1 hari bulan Oktober 1955, komunis Cina mengisytiharkan Xinjiang sebagai Uyghur Autonomous Region of China. Jadi tengok sejarahnya tahap bertahap, ya. Tuan-tuan, saya tidak mahu terlalu lama. Ini saya akan tunjukkan apa yang sedang berlaku sekarang. Anehnya tuan-tuan, bila Xinjiang itu diwujudkan oleh China, dia beri skop otonomi. Tetapi mari kita tengok apa arti otonomi di Xinjiang itu. Pertama, dia kata ada kebebasan guna bahasa dan membangunkan bahasa minoriti. Dia bahasa Uyghur, dia tak cakap bahasa Mandarin. Kemudian ada kebebasan kepercayaan agama. Kemudian ada polisi yang terpilih sendiri. Kalau dia nak ada polisi sendiri, dia boleh mentadbir kewangannya sendiri. Dia ada pendidikan dengan bahasa dia sendiri. Dia boleh melatih kader lokal, dan kerajaan Cina cuba juga menghantar petugas-petugas di dalam kawasan Xinjiang. Artinya pada asal usul kawasan Xinjiang ini nampak macam dia boleh laksanakan pemerintahan sendiri. Tetapi kita lihat, kalau kita lihat selepas itu, populasi Uyghur yang sekitar 21.81 juta itu, dan Uyghur itu sangat dekat dengan bangsa Turki atau Turkik, bercakap pun dekat dengan bahasa Uzbek. Kalau tuan-tuan dengar bahasa Turki dengan Uyghur hampir sama, dan semuanya adalah Sunni Muslim, dan mereka itu terpecah macam-macam kumpulan yang lain. Dan bila diberi otonomi, kononnya mereka boleh mentadbir sendiri, tetapi kerajaan pusat Beijing mengatakan apa saja undang-undang polisi yang kamu tegakkan mesti selaras dengan Beijing. Inilah yang menyebabkan penindasan ke atas Muslim Uyghur bermula. Apakah yang berlaku? Ada seorang tentera komunis Cina di bawah General Wang Zheng. Dia menjajah masuk ke dalam Republik Turkestan Timur pada Oktober 1999 dengan sokongan Soviet Union, kemudian menghancurkan orang-orang perlawanan daripada Uyghur dengan melakukan pembunuhan massa. Puluhan ribu Uyghur dibunuh oleh general ini. Ini dia generalnya yang membunuh etnik Uyghur ini yang paling kejam ialah 1949, kerana
apa yang dilakukan ialah dia memaksa orang-orang Uyghur makan khinzir. Dia memasak bertempayan babi khinzir, kemudian dipaksa semua satu kampung itu makan, dan ketika mereka enggan makan, semuanya dibunuh. Itu berlaku pada tahun 1949. Sejarah inilah kita dapati bermulanya kesengsaraan orang-orang Uyghur. Apa kepentingan Xinjiang dengan China? Pertama, asalnya adalah majoriti Muslim Uyghur, dia nak tukar supaya jadi etnik Han yang bukan Muslim, yang banyaknya pemikiran komunis untuk masuk. Jadi proses itu dipanggil Hanification. Macam Yahudi cuba mengecilkan majoriti Palestin, demikian juga orang Hindu menukarkan majoriti orang Kashmir Muslim. Demikianlah China nak memasukkan orang Han yang tidak ada agama masuk ke dalam Xinjiang dan tukar supaya mereka menjadi Uyghur, menjadi minoriti. Yang keduanya, mereka memindahkan populasi yang padat orang-orang Han ini masuk ke kawasan Xinjiang. Yang ketiga, Xinjiang dijadikan tempat ujian nuklear dan pembuangan bahan radioaktif yang mengakibatkan bayi cacat, kematian bayi yang tinggi di kawasan Xinjiang. Kemudian dijadikan kawasan itu zon penampan dari serangan dari luar, dan akhirnya juga dia nak mengeksploitasi sumber bumi Xinjiang atau East Turkestan. Ini sebabnya mereka mau mengambil kawasan Xinjiang. Xinjiang menjadi tempat ujian nuklear di China. Sebanyak 16 lokasi ujian dilaksanakan pada tahun 1969 sehingga 1952, dan ujian itu semakin kerap sekarang. Ujian paling besar ialah pada 1992. Ini dia ujian yang berlaku di Xinjiang. Akibat daripada ujian ini, ujian nuklear di kawasan Xinjiang ini, maka kesan kepada anak-anak Uyghur yang lahir yang cacat, ada yang mengatakan mencecah hampir 100,000 anak-anak kecil Uyghur yang cacat kerana nuklear testing ini. Ini dia peta bagaimana pada tahun 1953 Uyghur sampai 70% lebih, dan Han hanya kurang dari 10%. Kemudian dipindahkan oleh kerajaan China, masukkan orang Han di dalam kawasan Xinjiang. Berlakulah sekarang ini perubahan demografi. Malah sekarang pada saat kita berada sekarang ini, orang Han sudah jadi majoriti. Apa berlaku kepada orang Uyghur? Pertama, mereka dibunuh. Kedua, mereka diusir. Ketiga, mereka dipenjarakan. Keempat, ada yang melarikan diri. Maka bilangan orang Uyghur semakin menurun. Dia panggil istilahnya Hanification, iaitu menukar demografi populasi Xinjiang dari Uyghur kepada Han, dan dibuat melalui tukar demografi, hantar orang Han masuk, tukar bahasa mereka. Jangan benarkan orang Uyghur bercakap Uyghur, tapi mesti bercakap Mandarin. Kemudian menggugurkan bayi yang dikandung oleh wanita Uyghur. Nanti saya akan tunjukkan gambar beberapa wanita yang telah disuntik supaya mereka menjadi mandul. Ya. Nah, mari saya ulang lagi. East Turkestan punya pemerintahan sendiri. Itu tidak boleh dinafikan. Malah mereka punya kewangan sendiri, currency-nya sendiri. Dan China tidak mahu itu berlaku, dan mulalah mereka cuba merubah keadaan di China. Dan saya nak mengatakan kepada tuan-tuan bahawa mengikut seorang ahli sejarah yang dinama Aryan M. Dewa notes in an article, the Xinjiang conflict, Uyghur identity, language, policy and political discourse, dia sebut, increased from nearly the Han population increased
from nearly 300,000 in 1953 to nearly 6 million in 1990, in addition to more than 1.5 million demobilized soldiers in the production of construction corps. This increase in Xinjiang was made possible as a result of state-sponsored population transfer. State-sponsored population transfer artinya mereka memang dipindahkan dan dibayar penuh oleh kerajaan. Sekali lagi saya menunjukkan itu. Mari sekarang saya nak berikan sedikit gambaran bagaimana strategi menghapuskan budaya dan menegakkan ketuanan etnik Han. Xinjiang kaya dengan sumber minyak. Mereka menutup sekolah Al-Quran dan bahasa Uyghur supaya memutuskan hubungan budaya Islam dengan etnik Uyghur. China mengenakan pendidikan berasaskan bahasa Mandarin akibat etnik Uyghur tidak dapat akses kepada pekerjaan, kerana kamu kalau tak boleh cakap Mandarin, kamu tidak akan boleh diberi pekerjaan. Ketiga, Parti Komunis China menginstitusikan diskriminasi ke atas etnik Uyghur berdasarkan agama, bahasa dan budaya. Maknanya orang Uyghur paling sedikit mendapat peluang untuk bekerja. Kemudian akhirnya jurang sosioekonomik antara pendatang Han dan pribumi Uyghur membesar. Orang Uyghur semakin miskin, orang Han semakin kaya. Tindakan security oleh China ialah serangan pengganas 1990-an dan tahun 2000. Mereka mengatakan bahawa Uyghur adalah pengganas. Mereka menuduh bahawa adanya yang disebut East Turkestan Islamic Movement itu akhirnya dijadikan sebagai suatu isu terorisme. Mereka menuduh orang Uyghur ini adalah teroris dan ingin memisah diri daripada China. Oleh kerana itu kerajaan China mengganyang orang-orang Uyghur. Ada satu peristiwa berlaku pada tahun 2009 apabila orang-orang Uyghur yang ada di Guangzhou paling selatan di China. Orang-orang Uyghur ini telah diserang di kilang itu di Guangdong pada Jun 2009. Kemudian orang-orang Uyghur di Xinjiang telah bangkit membuat demonstrasi. Kerana demonstrasi itulah orang-orang Uyghur di Xinjiang telah dibunuh. Ada yang mengatakan sampai 60,000 dibunuh pada tahun 2009. Ini orang Han bawa senjata mengamuk di bandar Urumqi dan di Kashgar, dan orang Islam disembelih. Kerajaan mengatakan kamu kena berdepan dengan teroris Uyghur, dan akhirnya wanita-wanita Uyghur tunjuk perasaan, banyak yang kena tembak dan ramai yang menderita kerana anak-anak telah ditangkap, suami mereka dibunuh, dan polis menggunakan kekerasan pada tahun 2009 itu dengan sangat berleluasa. Ini berlaku di Xinjiang. Dalam peristiwa inilah tuan-tuan dan puan-puan, mulai orang dapat sedikit sebanyak maklumat bahawa ada peristiwa sedang berlaku di Xinjiang. Bermula 2009, ya, tertubuhlah sebuah badan namanya World Uyghur Congress pada 2009, diketuai oleh wanita yang bernama Rabia Kadir. Dia terpaksa melarikan diri dan dia gerakkan World Uyghur Congress ini di Bonn, di Jerman. Kemudian mereka buka pejabat di New York, mendapat sokongan daripada bantuan daripada agensi-agensi dan juga orang-orang Amerika. Dan apa yang berlaku ialah peristiwa ini telah menyebabkan orang Uyghur mengalami penindasan. Mereka telah seperti yang berlaku di Kashmir, internet ditutup pada waktu itu 2010, pembicaraan dijalankan terhadap keganasan, tapi kerajaan mengumumkan bahawa kita tak boleh berkompromi dengan orang Uyghur, kita kena lakukan apa yang dipanggil tindakan. Ada satu lagi istilah, ya, yang disebut polisi untuk meleburkan
orang-orang Uyghur ni. Satu dia panggil sinisisasi ataupun Sinicization, iaitu mencinakan Uyghur. Dia sensor semua buku-buku Uyghur, dia paksa ke atas intelektual Uyghur, orang-orang bijak pandai Uyghur untuk menyatakan kesetiaan kepada Parti Komunis Cina. Dia mengharamkan pakaian tradisional orang Uyghur. Dia melabelkan, dia menjadikan label halal sebagai satu jenayah. Kalau kamu letak label halal, itu dia anggap jenayah. Meletakkan pegawai etnik Han di setiap rumah keluarga Uyghur. Umpamanya ada rumah, suaminya sudah ditangkap, tinggal isteri dan anak-anak, seorang pegawai kerajaan akan masuk dan tidak boleh dihalang, dan dia boleh tidur di rumah itu selama mana dia mau, dan pastikan sama ada anggota rumah itu sembahyang atau tidak, makan makanan halal atau tidak, itu dipantau. Mengharamkan penggunaan nama-nama berunsur Islam. Sebab itu kita bercakap orang Uyghur, dia terpaksa menggunakan nama-nama Cina-nya dan memusnahkan bangunan bersejarah di kota Kashgar. Ramai yang ditahan di apa yang dipanggil tahanan pusat latihan vocational oleh kerajaan Cina. Dalam laporan mengatakan pusat latihan ini adalah penjara, tapi mereka menafikan, dia kata tidak, ini adalah pusat latihan. Tetapi yang sudah masuk sekarang di dalamnya ada mendakwakan ada 500 pusat begini, 500 penjara ini. Satu penjara boleh memuatkan hampir 70,000 orang. Semua 500 pusat ini penuh. Mana jutaan telah ditahan oleh kerajaan Cina, orang-orang Uyghur ini. Dia bagaikan pusat tahanan lengkap dengan polis yang mengawalnya, tidak boleh keluar, dan mereka dipaksa untuk menjalani indoktrinasi. Faham komunis ditekan kepada mereka, dan mereka dilayan bukan lagi sebagai manusia oleh pihak polis. Bila kita mendapat gambar-gambar satelit ini dan juga dipancarkan kepada beberapa pihak, ternyata orang kerajaan Cina tidak dapat menafikan. Akhirnya mengatakan ini perlu untuk dilakukan apa yang dipanggil de-radicalization. Mereka semua dianggap radikal, kita mesti jadikan mereka bukan radikal lagi, jadi terpaksa melalui apa yang dipanggil program ini. Ada seorang bernama Omir Bikali yang ini pernah saya temui. Dia bekas tahanan kem Cina, ditahan hampir 10 bulan, dan dia mengkisahkan bagaimana dia dipaksa makan daging babi, dilarang solat, dan dilarang menyimpan janggut. Dia menceritakan bagaimana dia ditahan dengan bentuk begini, berhari-hari dia minta berdiri, dirantai dan diseksa. Kemudian dia menceritakan kepada kami bila laporan itu bagaimana sengsaranya orang-orang Uyghur dilayan di pusat-pusat tahanan ini. Pusat tahanan ini mempunyai suatu pemantauan yang sangat-sangat ketat. Ada surveillance kamera atau CCTV merata sudut, dan bila kita lihat pusat-pusat tahanan ini yang diambil daripada satelit dan dipancarkan dan dilaporkan dalam media antarabangsa, ternyata detention camp itu semakin banyak dibangunkan di sekitar terutamanya Xinjiang. Muslim Uyghur yang hidup, yang dapat keluar, mengkisahkan kezaliman yang sangat kejam ketika mereka ditahan di kamp Cina ini, dan sampai sekarang masih jutaan berada dalam kamp tahanan. Seorang wanita ini yang juga bila saya ke New York dapat bertemu, wanita Uyghur ini disuntik untuk menjadi mandor, dan kalau mereka melakukan perlawanan, mereka akan akhirnya dibunuh. Dia mengatakan, dan saya quote, "This states my name, my birth date, and that I have to admit that I am a terrorist," says this female refugee.
referring to a document that was issued to her upon being admitted into a re-education camp. Dia terpaksa sign di atas borang tu, mengatakan ini nama saya, ini tarikh lahir saya, dan saya mengaku saya teroris. Ini pemaksaan yang dibuat. Dalam penceritaan itu, dia menyebut dia dipaksa menulis pujian kepada parti komunis, melakukan exercise dalam keadaan bogil, dan dilarang bercakap bahasa Urdu. Ini yang dilakukan ke atas wanita-wanita ini. Inilah peta di mana tempat-tempat yang dicam merupakan pusat-pusat tahanan. Kalau ini sedikit, tetapi laporan yang saya dapat ada 500 pusat tahanan. Lalu bangkitlah beberapa kumpulan orang-orang Uyghur yang menjadi pelarian di UK dan juga di Eropah, di US. Mereka mengatakan 3 million Muslims in Chinese concentration camps. 3 juta orang-orang Islam sekarang dalam tahanan. Bagaimana China brainwash minoriti etnik Uyghur di pusat tahanan? Mereka dikatakan dipaksa untuk ikuti kelas di dalam pusat tahanan itu, dan ini yang berlaku. Massive leak of Chinese government documents revealed the no mercy plan for Muslims in Xinjiang. Jangan ada belas kasihan langsung, itu polisinya. Dokumen itu tebalnya 403 muka surat. Dia menceritakan dalam dokumen itu iaitu ethnic cleansing effort in Xinjiang province, which has seen the creation of more than 500 concentration camps where Uyghurs, Kazakhs and other predominantly Muslim ethnic minorities have been subjected to torture, rape and medical exploitation. Mari saya tunjukkan. Ini seorang wanita yang sangat terkenal. Saya bertemu dengan dia. Namanya Mehregul Tursun. Dipenjara, diseksa selama 3 tahun dalam penjara China. Dan ketika dia menceritakan, saya mengatakan tak payah meneruskan cerita kamu kerana terlalu berat untuk kita dengar. Dia telah cuba menceritakan sampai dia mengatakan penyiksaan itu sangat-sangat berat sehingga dia mengatakan, I beg them to kill me, tolong bunuh saya, kerana siksaan yang terlalu berat. Mehregal Tursun disuasaikan selama 4 hari tanpa tidur, rambut dicukur dan disuntik dengan bahan yang menyebabkan dia pengsan. Saya berfikir lebih baik mati dari menjalani penyiksaan ini. Saya merayu kepada mereka supaya saya dibunuh. Itu cuma satu individu, tapi rupanya terlalu banyak kehilangan pembunuhan dan pemenjaraan ratusan intelektual pengkritik Cina. Kalau ada orang Uyghur yang mengkritik, maka mereka tahan, dan inilah muka-muka mereka yang sudah hilang lebih daripada 3 tahun, dan ramai keluarganya membawa potret bapaknya, adiknya, abangnya, suaminya untuk mendesak Cina memberitahu di mana mereka ini. Tapi sampai hari ini Cina tidak melayan. Yang ditangkap bukan sembarang orang, tuan-tuan. Ialah Abdul Karim contohnya. Dia adalah folklore researcher. Abdul Qadir Jalaluddin, dia adalah a writer and a poet. Azad Sultan, dia adalah prominent scholar and public figure. Cemogul Uwul, dia adalah poet. Nurti Hajim, dia adalah philanthropist. Haji Mir Zahid Karimi, dia adalah seorang scholar. Jadi ada orang-orang bijak pandai, tapi ini menjadi sasaran kerajaan komunis untuk mereka ditahan dan dibunuh. Dan orang ini nama Taspolat Tihib, dia seorang pensyarah Xinjiang University, hilang sejak 2017 sampai sekarang. Ini seorang pensyarah. Ahli ekonomi nama Ilham Tohti, dia dituduh terlibat gerakan pemisah, dihukum penjara seumur hidup bermula 2014 sampai hari ini. Dia pernah datang ke Malaysia, saya dapat bertemu, kemudian kami dengar dia telah ditahan. Seorang lagi wanita nama Rahil Daud,
dia juga hilang 2017, sedangkan dia adalah profesor di Xinjiang University. Ini adalah keluarga yang telah keluar menuntut kepada kerajaan China di mana orang-orang ini. Satu lagi yang sedang berlaku di China, iaitu the Chinese government locking up Uyghur men to concentration camp and forcing Uyghur women to marry Chinese men by threatening their family. Ada satu program yang memaksakan wanita Uyghur berkahwin dengan orang-orang Han yang tidak beragama. Dan ini agak banyak kes-kesnya. Polis Cina memotong pakaian wanita Uyghur kerana dianggap terlalu panjang. Dan bila saya ke Urumqi, kami mematikan wanita-wanita ini, tetapi kami mati banyak. Mereka tak berani lagi memakai jubah, lalu mereka memakai supaya mereka tidak diganggu oleh polis, dan ini benar-benar berlaku. Ya. Ini pemaksaan wanita Uyghur berkahwin dengan etnik Han, dan ini sangat banyak. Ya, banyak yang sudah merana, banyak ada kes yang membunuh diri kerana tidak lagi mampu menerima pemaksaan ini. Mereka ada membuat wedding, dan saya pun heran pada satu masa saya pergi, mula-mula lafaz secara Islam, kemudian dia ada seremoni secara Kristian, pasangan yang sama. Dan saya bertanya kenapa ini berlaku. Dia kata ini dasar kerajaan dan orang Uyghur tidak boleh menolak. Saya hadir satu kenduri di Urumqi. Kemudian berlaku lagi kanak-kanak Uyghur dipisahkan daripada ibu bapa mereka. Bilangannya sudah ratusan ribu. Mereka kanak-kanak kecil dipisah daripada keluarga, kemudian diindoktrinate di pusat-pusat tertentu, dan ramai ibu bapa yang tak tahu apa berlaku pada anak-anak mereka. China mengarahkan Muslim di Xinjiang menyerah semua naskah Al-Quran kepada pihak berkuasa. Dalam laporan yang saya dapat, tetamu yang datang kemarin jumpa saya, dia mengatakan, saudara mungkin tidak percaya, tetapi kami mengatakan jutaan Al-Quran telah dibakar. Mereka cuba bertahan dengan amalan paling asas, tetapi mereka sangat khawatir kerana kami menerima notis setiap Uyghur mesti menyerah semua barang yang berkait dengan Islam dari rumah masing-masing, termasuk Al-Quran, sejadah, dan apa saja yang ada simbol agama. Ini disebut oleh seorang jurucakap World Uyghur Congress. Awal 2017, pihak berkuasa Xinjiang mulai merampas Al-Quran yang diterbitkan lebih dari 5 tahun kerana mengandungi apa yang dipanggil bahan ekstremis. Dia menuduh dalam Al-Quran itu ada benda-benda ekstremis. Selain juga kempen mengesan item yang diharamkan yang berkait dengan agama. Apa saja yang mereka nampak ada syiar agama, itu menjadi sasaran. China will rewrite the Bible and the Quran to reflect socialist values amid crackdown on Muslim Uyghur. Mereka nak menulis semula Al-Quran dan Bible supaya selaras dengan pemikiran dan faham komunisme. Ini dilaporkan di dalam suatu media. 3 yang haram dan 1 item teroris namanya. The 3 illegals and 1 item. Apa dia? Bahan publicity yang diharamkan, kegiatan agama, pengajaran agama, dan barang yang dianggap alat untuk teroris, termasuk pisau, bahan cuk, bahan bakar, permainan remote control, objek yang ada simbol Islam. Itu dipanggil the 3 illegals and 1 item. Ini polisi yang sedang dilakukan di China. Kalau tuan-tuan lihat, ada Arabic script on the signboard yang ada halal restoran, itu sekarang mulai dibuang atau ditutup. Dia mengatakan kalimah ha lam alif lam itu adalah simbol Arab dan kita bukan orang Arab, oleh kerana itu kita jangan pakai
dan itu adalah simbol agama. Mereka telah cuba menghakirkan semua yang dipanggil tulisan atau simbol halal. Ini operasi yang terkini. Pihak berkuasa Cina mengarahkan restoran halal dan kedai makan menurunkan skrip Arab dan simbol yang berkait dengan Islam sebagai sebahagian usaha kerajaan Cina untuk sinicize, mencinakan Islam dan Muslim, mencinakan, bermakna mengkomuniskan. Mereka mengatakan simbol halal dalam Arab adalah budaya luar daripada budaya Cina. Oleh kerana itu kita tidak boleh guna. Jadi kempen membuang skrip tulisan Arab dan simbol gambar berkait dengan Islam semakin kuat sejak 2016, bertujuan menjadikan agama selari dengan ideologi budaya Cina. Jadi semua syiar-syiar ini, ada satu masjid kalimah Allah dan Muhammad diturunkan, dan banyak masjid, kubah-kubah masjid juga akan saya tunjukkan. Sikap mereka terhadap masjid ialah sasaran kerajaan Cina supaya menghilangkan syiar masjid. Mengikut siasatan Guardian dan Bellingcat, lebih 24 bangunan Islam telah dimusnahkan sebahagian atau sepenuhnya sejak 2016. Tuan-tuan, masjid yang ada di China lebih 20,000, tapi kebanyakan di Xinjiang. Tetapi apakah yang berlaku pada masjid-masjid ini? Dalam statistik mengatakan masjid di China 39,000, tapi 25,000 masjid itu berada di Xinjiang. Ini adalah senarai sebagian masjid yang saya dapat kumpulkan, ya. Dan ada satu masjid yang umurnya 1300 tahun, masjid tua, yaitu Masjid Agung Gongxiang, yang barangkali ada tuan-tuan dan puan pernah pergi. Tetapi sekarang apa yang berlaku di China ialah kempen membuang kubah masjid berbentuk kearaban. Dan mereka ni selalu mengatakan we are a Chinese character. Kenapa kita kena ada benda-benda yang kearaban? Jadi kubah masjid dianggap kearaban. Jadi kalau kita lihat banyak operasi mengeluarkan kubah ini. Dulu ada, kemudian sekarang sudah tidak ada kubah. Ya. Demikian juga 2016 ada kubah di sini, 2009 bulan 8 sudah tidak ada. 2018 di sini ada masjid kubah, sekarang 2018 tidak ada kubah. Sebuah masjid di Kashgar, antara masjid yang tertua juga di Xinjiang, juga dimusnahkan. Satu lagi yang sangat menggerukan, dan baru tadi saya membuat satu statement, iaitu menuai organ manusia. Seorang surgeon, seorang pembedah, dia sendiri mengaku bahawa dia melakukan penuaian organ manusia di China, mengeluarkan organ manusia untuk dijual dari mayat setelah ditembak mati ramai mangsa adalah Uyghur. Yang mutakhir ada yang membedah badan orang Uyghur di penjara itu hidup-hidup dan diambil organ kerana orang Saudi Arab mau membelinya sebab menganggapkan bahawa ini organ orang Islam, jadi organ ini halal. Jadi China is harvesting thousands of human organs from its Uyghur Muslim minority. Ini dilaporkan oleh UN Human Rights Body. Dia sendiri mengaku, saya surgeon, saya sendiri yang buat, dan berita ini telah menggemparkan. Walaupun orang telah menderma, kita dengar menderma organ, tetapi ini menjual organ, ya. Dan kempen dilakukan juga oleh golongan human rights, tetapi China tidak merasakan orang-orang ini penting. Orang ini sudah dipenjarakan dan kami hukum dia, dan mereka itu untuk apa dia simpan lagi organnya. Lalu mereka melakukan ini, dan kemarin baru saya mengeluarkan satu statement bahawa umat Islam mesti melakukan pembantahan sekeras-kerasnya. 2014, sejak 2014 kerajaan China menggunakan teknologi pemantauan yang sangat sophisticated, yang panggil sophisticated surveillance technology di Xinjiang untuk memantau etnik Uyghur minority.
Tuan-tuan, mereka dapat jam. Setiap orang dia ada face scan, dia monitor semua. Jadi China ni sebesar-besar 1.4 bilion, dia ada teknologi untuk jam orang ini siapa, dia asal dari mana, DNA-nya apa, dengan surveillance ni. Dan orang Islam Uyghur yang paling banyak menerima apa yang dipanggil mandatory face scans, menggunakan dia tengok kita punya handphone, dia tengok kita punya wajah muka, dia boleh jam, dan di semua masjid dia mengesan siapa yang kerap datang ke masjid dia anggap teroris atau sekurang-kurangnya berpotensi untuk menjadi teroris. Kalau dia datang ke masjid 3 waktu berturut-turut, waktu yang keempat dia akan ditangkap kerana dia anggap potential teroris. China menuduh bahawa semua fakta ini adalah propaganda daripada Barat. Selalu saya dipanggil oleh kedutaan China, mereka mengatakan, no, this is Western propaganda. Tetapi saya mengatakan, you must disprove this with facts. Jadi dia kata, boleh, saya boleh buktikan ini tidak berlaku. Sila tuan, kami bayar tiket, kami akan beri penginapan, tuan datang. Saya kata, jangan rasuah saya. Ya, kamu bawa saya ke sana untuk tengok benda yang hanya kamu benarkan. Yang kita nak tengok, nak berinterview dengan orang, kamu tak benarkan. Jadi alasan China menahan lebih 1 juta etnik Uyghur sekarang dan juga Kazakh adalah pertama, kononnya untuk memberi kemahiran, kedua, mengajar mereka bahasa Mandarin, ketiga, menyahkan pemikiran radikal dan ekstremis Islam, dan keempat, menyesuaikan pemikiran Muslim dengan ideologi komunis. Ini tujuannya mereka memenjarakan orang-orang Muslim. Jawapan China kenapa bertindak keras ke atas Uyghur, pertama dia mengatakan kita nak benteras gerakan pemisah Uyghur East Turkestan Islamic Movement. Dia kata ini kumpulan pengganas, sebab itu kami terpaksa berlaku keras kepada mereka. Yang kedua, etnik Uyghur didakwa dipengaruhi oleh kumpulan jihad Taliban daripada Afghanistan, oleh Al-Qaeda, oleh ISIS. Kemudian dia menuduh bahawa kem tahanan sebenarnya adalah kem latihan. Jadi sebab itu kata kami tahan mereka. Mereka juga mengatakan etnik Uyghur ini sering menyerang etnik Han. Dia tuduh, kata mereka kerap menyerang. Dan berita bahawa Uyghur mereka-reka penyiksaan yang berlaku pada mereka. Ini jawapan China selalu mereka buat. Malah tuan-tuan pun dengar, banyak orang bertanya saya, betul ke cikgu, ada orang cerita macam ni? Saya kata, pergi tanya mangsa itu, baru kamu akan tahu sebenar-benarnya. Kalau kamu tanya kepada kedutaan, dia akan menafikan, ya. Dan banyak demonstrasi dibuat, dan saya sudah demonstrasi di depan kedutaan China sebanyak 3 kali, dan China tidak mau dengar. Malah security gate pun dia tak mau buka. Kita nak hulur memorandum, dia tak mau terima. Kalau benar kamu mengatakan ini adalah fitnah, maka kamu terima dan buktikan. Tapi dia tidak mau. Dia kata, no, you must come to China, we will show you. Saya kata itu bukan caranya. Dan inilah yang sedang bergerak sekarang ni. Sekarang ada kebangkitan orang-orang Uyghur di dunia di mana mereka lari dan menyatakan bantahan. Dan alhamdulillah nampaknya di India juga melakukan protes, di Bangladesh juga melakukan protes, di Malaysia sudah mulai ada anak-anak Melayu mahasiswa juga mengatakan kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Dan kita bertanya, kenapa dunia Islam sepi terhadap penindasan ke atas minoriti Muslim? Kenapa orang negara Islam nampaknya tak berani nak kata apa, sedangkan dengan negara lain, negara bukan Islam, nampaknya menyuara? Pertama, kerana takut tindak balas ekonomi oleh China. China ni besar, dia duit banyak, takut dia cabut pelaburan. Yang kedua, kebanyakan negara Islam Arab mempunyai rekod buruk dalam hal hak asasi manusia. Banyak orang belah Arab pun juga ada masalah. Jadi kalau kamu nak menyuarakan tentang hak asasi manusia, kamu pun teruk. Jadi sebab itu dia mendiamkan diri. Yang ketiga, negara Islam menganggap pelaburan dari China boleh membantu bangun negara Islam. Jadi dia pump duit ke Pakistan, dia pump duit di
di Algeria, dia pam duit di Tunisia, dia pam duit di Libya, dia pam duit. Jadi akhirnya orang ni membisu. Kemudian mengimbangi hegemoni kuasa barat, terutama Amerika. Akhirnya mereka katakan bahawa jangan kita biarkan Amerika attack China, kita nak biar China dapat imbangi. Tetapi harganya ialah nyawa orang-orang Islam. Ini yang saya mengatakan bahawa kita ada problem ini, ya. Pemimpin-pemimpin Arab yang mahu berurusan dengan China dan mereka memejamkan mata terhadap penderitaan kepada orang-orang Islam. Ya, Dr. Mahathir sebut, kata China ni kuat sangat. Jadi kita ni negara kecil, bukanlah kita nak membisu. Tapi Dr. Mahathir kata, tak apa, kalau mereka lari Malaysia, kita akan beri mereka perlindungan suaka, asylum. Itu saja yang kita boleh buat, katanya begitu. Dan saya mengatakan bahawa isu Uyghur mesti disuarakan. Kita tidak boleh membisu, kerana tak mungkin orang Islam mengatakan ya ini bukan urusan negara kita, ini negara mereka. Saya mengatakan kena, ya. Nanti paling tidak Allah akan bertanya kepada kita, kenapa kita membiarkan begitu rupa. Saya mengatakan begini, kewajipan membela nasib umat Islam Uyghur tidak harus diketepikan hanya kerana mementingkan hubungan perdagangan dengan China. Saya kagum dengan Erdogan, mengatakan apabila dia menyara lebih kurang 4 juta pelayan Syria dan belanja sangat besar, ekonomi Turki terjejas. Bila saya bertanya kenapa boleh bertahan, dia kata insya-Allah setiap 1 lira yang saya belanja Allah akan memberi kepada kami 10 lira. Tetapi kita tidak banyak pemimpin yang macam itu. Kita masih takut kepada kuasa lain, ya. Dan MAPIM sebagai satu organisasi, kami kutuk tindakan kejam pegawai Cina paksa wanita Muslim tidur bersama, kerana ini dasar Beijing cuba memecah belahkan keluarga Islam. Mereka datang dan keluarganya datang, kami dipaksa menerima tetamu yang dipanggil tetamu ini, akhirnya bersetubuh dengan kami. Sedangkan suami kami di penjara, di pusat tahanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang boleh kita lakukan di hujung daripada ceramah saya ini? Pertama, kita nyatakan solidariti dengan tunjuk perasaan di setiap masjid. Paling sedikit pun, ya, barangkali ada yang tidak berapa biasa, tapi sekurang-kurangnya ada satu yang kita kata bahawa we must support Uyghur, ya. Uyghur are our brothers and sisters. Tunjukkan sikap itu biar anak-anak muda kita pun faham. Yang keduanya, tingkatkan kesedaran dan maklumat mengenai isu Uyghur dan umat Islam. Malam ini barangkali tuan-tuan dapat sedikit maklumat, tapi cari lagi. Yang ketiga, nyatakan bantahan kepada kerajaan China melalui memorandum dan surat. Mungkin tak biasa masjid-masjid membuat memorandum, tapi saya akan melakukan satu memorandum yang akan saya hantar dalam beberapa hari ini. Walaupun saya akan menghantar memorandum untuk membantah Donald Trump. Kemarin dia melakukan satu pengumuman terhadap Palestin, kita nak membantah, tetapi China juga kita tak boleh biarkan. Lakukan khutbah dan solat hajat dan kunut nazilah. Adakan majlis penerangan kepada anak-anak karya. Sokong bantahan terhadap kerajaan China. Boykot barangan China kalau mampu. Kita tahu kita ni dihujani oleh barangan itu. Saya baru balik dari Kashmir, saya kira orange Kashmir jauh lebih baik dan lebih manis dan lebih sedap daripada orange China. Saya nak kempen supaya kita ambil orange daripada Kashmir, jangan beli lagi orange daripada China. Paling tidak kita melakukan itu atas kesedaran. Dan minta adun dan MP kita bantah kerajaan China. Tulis surat kepada mereka, Tuan YB, tolong suarakan tentang penderitaan orang-orang China ini. Tuan-tuan, saya tidak sempat nak memberikan penerusan terhadap Kashmir, tapi berilah saya barangkali 1-2 minit.
Kashmir sekarang tuan-tuan, saya duduk 4 hari yang sudah di sana, cuacanya -5, pelariannya 43,000 orang di 23 perkampungan. Mereka sekarang ini yang telah dirogol oleh tentera India sudah mencecah 60,000, yang telah dibutakan oleh penggunaan pellet guns sudah mencecah lebih daripada 50,000 orang. Kanak-kanak yang telah diyatimkan 102,000 orang. Mereka di lockdown sudah 191 hari. Semua komunikasi ditutup. India mengisytiharkan bahawa kami hendak merubah demografi Muslim di Kashmir menjadi majoriti Hindu. Kashmir dalam keadaan tenang. Lebih parah daripada Palestin. Sebab pada tahun 1947, 600,000 orang Kashmir telah dibunuh dalam tempoh 7 hari. Apabila tentera India masuk ke dalam Kashmir. Cukup saya berikan bayangan itu, ini sangat detail, tetapi saya ingin merumuskan kenapa orang Islam separah ini. Tuan-tuan, Kashmir satu kes, saya sedang memutik derma untuk kita beli ambulans kerana mereka sangat perlukan ambulans. Bulan April ini saya akan usahakan dapatkan juga ambulans. Kalau tuan-tuan menyumbang, kami akan beli ambulans itu dan kita bawa daripada Islamabad masuk ke Kashmir. Tapi kenapa orang Islam separah ini? Jawapannya ialah kerana kita telah hilang kiblat. Apa makna kiblat? Bukan saja arah solat. Kiblat ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Tolong semak 142 atau 52. Kalau tuan-tuan baca dalam yang juzuk yang kedua, saya qul sufaha minan nas, tuan-tuan akan lihat bagaimana Allah menghurai apa makna kiblat. Makna kiblat adalah kesatuan. Makna kiblat ialah kepimpinan. Makna kiblat adalah kedaulatan. Makna kiblat adalah rujukan. Rupa-rupanya kita telah hilang semua itu. Kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, telah digenggam oleh Yahudi. Kiblat kita, Baitul Haram, sudah hilang rohnya. Ya. Kita pergi ke kota Mekah, sudah jadi kota komersial. Bangunan-bangunan mercu tanda yang hebat sehingga rasa kerohanian di Mekah itu semakin tipis. Di manakah kiblat kita sekarang? Kiblat kita sekarang ialah Washington. Kadang-kadang berubah ke Moskow, kadang-kadang berubah ke Beijing, kadang-kadang berubah ke Geneva, kadang-kadang berubah di Vatican. Kiblat kita sudah hilang. Kepimpinan Islam yang dulu apabila seorang wanita menjerit, "Ya Mu'tasim, mana dia khalifah Islam yang untuk membela tudung aku ditarik oleh pemuda-pemuda Rom?" Mendengar saja suara itu yang disampaikan kepada Khalifah Mu'tasim billah, dia hantar puluhan ribu tentera untuk selamatkan maruah wanita Islam ini. Wanita kita Islam sekarang bukan saja ditarik tudungnya, dia dirogol, disembelih, dicincang, dibunuh. Mereka tidak dapat menjerit, "Ainal muslimin?" Di mana orang Islam? Mereka disembelih di Uyghur, mereka disembelih di Myanmar, mereka disembelih di India, mereka disembelih di Sri Lanka, di Palestin, di Afghanistan, di Bosnia. Orang Buddhis membunuh orang Islam di Myanmar, orang Hindu membunuh orang Islam di India, orang Kristen membunuh orang Islam di Bosnia, orang Yahudi membunuh orang Islam di Palestin, orang komunis membunuh orang Islam di China. Lebih parah tuan-tuan, orang Islam bunuh orang Islam di Yaman, di Syria, di Tunisia, di Algeria, di Libya. Jauh lebih ramai orang Islam membunuh orang Islam daripada orang kafir bunuh orang Islam. Menggunakan senjata siapa? Menggunakan senjata musuh.
Saudi membeli senjata daripada Amerika untuk membunuh siapa? Bunuh saudara-saudara Islam di Yaman. Di belah sini kena bunuh takbir, di sebelah sini membunuh takbir juga. Kita hilang kiblat. Saya bertemu dengan seorang bernama Ustaz Zawawi Haji Ahmad. Dia datang, saya kata, Ustaz, mari kita melakukan sesuatu. Seorang Tuan Haji Ahmad namanya, kami panggil dia Mat Lele masa itu. Pada 19 awal masa kita ditawan oleh Bintang 3, orang Kupang di Baling sudah lemah kerana komunis membunuh kita orang-orang lain. Lalu Tuan Haji Ahmad Mat Lele ni dia kata, kumpul di Masjid Kupang. Ini 1947 tuan-tuan. Kumpul, lalu kumpul, dia mengatakan tinggal satu saja senjata kita. Apa dia? Dia kata Yasin. Ayuh baca Yasin. Setelah dibaca Yasin, ada yang mengatakan dekat 1,000 orang, ada yang mengatakan 3,000 orang. Orang Melayu Islam bangkit, lalu dapat menewaskan Bintang 3. Bintang 3 tidak dapat bertahan 14 hari. Sekarang kita baca Yasin untuk apa saudara? Tiap-tiap malam Jumaat. Untuk dapat air yang diberkati, kemudian bagi anak-anak nak ambil Faisal. Ada yang kerana nak pergi umrah, baca Yasin. Ada yang kerana nak menikah lain, baca Yasin. Ada yang kerana yang macam-macam, tetapi tidak kerana jihad kita untuk Islam. Masjid Al-Aqsa hendak diroboh kerana orang Yahudi mengatakan di bawahnya adalah kuil kami. Masjid Babri Mosque di Ayodhya, India, di Uttar Pradesh, mereka sedang meroboh masjid kita yang umur 450 tahun kerana mendakwakan di bawah sana adalah tapak lahirnya Tuhan kami, Ram. Kalau di India mereka boleh buat begitu, tuan-tuan bayangkan di Al-Aqsa mereka akan lakukan. Donald Trump mengisytiharkan kemarin that we will annex the Jordan Valley. I'm declaring that Jerusalem is the capital city, undivided capital city of Israel. Bermakna apa tuan-tuan? Bermakna mereka akan lakukan. Oleh kerana itu, saya ajak anaknya Tuan Haji Ahmad, ini namanya Ustaz Zawawi yang hidup, bapaknya dah meninggal. Saya kata, Ustaz, mari kita tulis satu tafsir Yasin yang dapat dibaca, dan ada Yasin, dan mari kita sumbangkan, kita minta orang masyarakat kita. Saya cetak ini 1 juta naskah. Kalau sumbangan kita RM10, kita dapat kumpul 10 juta. Dan ini akan kita turun ke Kashmir, kita akan turun ke Xinjiang, kita akan turun ke India, kita akan turun ke Palestin, kita akan turun ke Gaza, kita akan turun ke Yaman, kita akan turun ke Syria. Sekurang-kurangnya inilah yang dapat kita lakukan. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, dengan keselesaan yang kita ada, dengan lumayan hidup kita ini, kita tidak rasa resah apa-apa. Adalah masalah sikit-sikit, tetapi kita masih intact. Tanda-tanda untuk kita mengalami seperti di Gaza ada. Tanda-tanda kita mungkin jadi seperti Kashmir itu ada. Tanda-tanda kita juga akan merana seperti yang berlaku Rohingya pun ada. Kalau kita tidak bekerja dari sana. Saya pergi ke Gaza tuan-tuan 7-8 kali. Yang menjadi adik dia dah mengaku diri dia adik saya, orang tua. Dia kata, Brother Azmi, you are my big brother. Please come to Gaza, please help. Saya turun dan saya pergi kepada satu masjid lama di Gaza. Kebetulan ada majlis ihtifal anak-anak hafal Quran 30 juz. 42 orang, budak 11 tahun sampai umur 16 tahun, 30 juz tuan-tuan. Majlis ihtifal itu diadakan. Dia kata ini adalah majlis yang istimewa kerana ada Dave dari luar, sila datang, tolong uji anak kami, sebut saja ayat Al-Quran dan dengar bagaimana mereka sambung. Saya tidak hafal Al-Quran, takkan saya nak kata kul huwallahu ahad sambung. Nampak teruk.
saya pun teringatlah ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat. Dia orang sambung. Mereka sambung, tuan-tuan, naik bulu rumah saya. Kebetulan Ustaz Gani ada sebelah saya, Gani Samsudin. Dia tembuk satu, mereka sambung. Ustaz Badrul Amin tembuk, sambung. Kemudian ada seorang budak kata, sekarang giliran tuan, kami tembuk, tuan sambung. Saya kata minta maaf, saya tak berapa nak sedap perut. Saya masuk bilik air tak keluar-keluar. Yang saya nak beritahu tuan, kita di Malaysia, umat kita, kalau dihadapi dengan ujian seperti yang berlaku di China atau yang berlaku kepada orang Rohingya atau berlaku di Kashmir, kita tidak bertahan 3 hari. Lihat kepada anak-anak muda kita yang terlibat dengan dada, yang terlibat dengan rempit, yang terlibat dengan Bosnia, yang terlibat dengan macam-macam. We cannot withstand more than 3 days. We will be wiped out. Kalau tengok anak-anak kita, sebab kita tidak ada kekuatan, kita membiarkan anak-anak kita begitu. Jadi pada malam ini adalah masanya, tuan-tuan, ayo kita mesti lakukan sesuatu walaupun ini jauh daripada kita. Tak ada kena-mengena, kita rasa mereka itu bukan saudara kita dari segi salah-silah, saya pun tak pernah kenal mereka, tetapi Allah akan tanya, kamu buat apa? Saudara kamu dibunuh, kamu pergi umrah banyak kali, kamu pergi haji berkali-kali, tapi orang-orang saudara kamu biarkan. Sebab itu pada malam ini saya mengatakan, let us begin. Mari kita mulakan. Jadi saya harap tuan-tuan, saya cuma ada bawa sikit, kebetulan nak habis apa kitab ini, ada lebih kurang 50. Siapa nak tuan dapat dan sumbangkan, kami akan hantar wangnya kepada saudara kita, dan saya harap penerangan saya ini akan mendapat suatu rangsangan dan suntikan kepada tuan-tuan. Saya juga ada bawa risalah Zakir Naik ini, saya pertahankan dia sebab kumpulan Hindu India mau dia dihantar balik, dan saya bercakap dengan Tuan Mahathir, jangan hantar dia balik. Walaupun kita tak setuju dengan cara dia, kita hantarlah tempat lain ke apa, tapi jangan tunduk pada India. Dan Dr. Mahathir kata okey, kita pertahankan Zakir Naik. Dan setakat ini saya selalu berhubung dengan Dr. Zakir Naik. Okeylah, dia pun meredakan ceramah-ceramahnya, tetapi sekurang-kurangnya kita bela dia. Paling tidak pun seorang kita dapat selamatkan pun jadi untuk kita pertahankan. Jadi tuan-tuan boleh ambil risalah ini, tuan-tuan baca. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah kata dah dekat dah, peristiwa kiamat ni dekat sangat dah. Kerana apa? Kerana berbalah di antara 2 khalifah, berbunuhan di antara satu sama lain. Itu hadis Nabi, tuan. Sekarang kita tengok khalifah yang berlaku di Arab Saudi, putera Salman dengan Muhammad bin Salman bergaduh dengan adik-beradik dia, merebut kuasa. Kalaulah ada seorang daripada putera ni terbunuh, betul lah hadis Nabi,